Yo guys, welcome to my video. Hari ni aku ada device yang agak special. Kau boleh kenal tak lagi? Sekarang boleh kenal tak? Ni adalah Oppo Find N3 Flip terbaru yang dapat dekat aku. And aku dah guna dah telefon ni. And aku akan ceritakan dekat kau a few things. Sebab kalau ikutkan flip phone bukan lagi baru tau. And Oppo bukan lagi orang kata baru dalam industri punya flip in terms of dia punya flexible display. Kali ni kita akan tengok apa yang Oppo bring to the table since dia dah lama dalam industri ni, and apa yang dia bawa to the table untuk kita tengok, untuk kita macam nilai lah teknologi yang ada sekarang. Alright, benda pertama yang aku nak ceritakan dekat sini adalah dia punya hinge. Since benda ni yang baru juga yang Oppo letak untuk dia orang macam improve teknologi yang sedia ada pada tahun lepas, and dia improvekan dekat model N3 Flip. Dekat sini dia still pakai flexion hinge tau. And dia dah improvekan, dia tambah 2 resistor untuk buatkan dia punya hinge ni actually lagi keras. Bukan keras in terms of keras, tapi mengikut penggunaan aku sendiri, dia just nice untuk korang rasakan telefon ni sedap nak tutup dan juga sedap nak buka. Tujuan utama dia adalah dia tak nak bagi korang rasa kosong setiap kali korang tutup dan juga setiap kali korang buka. So dekat sini dia tambah lagi experience untuk pakai Oppo Find N3 Flip, and aku rasa dia adalah game changer untuk Oppo letak improve dia punya hinge ataupun flexion hinge tu. Other than that, dia actually letak juga IPX4. Finally Oppo kau letak juga, sebab orang nak pakai ni mesti kena praktikal tau, and tak lain daripada kebanyakan orang kata candy bar punya smartphone. Sebab bayangkan kalau aku pakai telefon ni nak kena tahan daripada kena air lah, nak kena simpan elok-elok lah, it's pretty hassle. So dekat sini Oppo dah buang benda tu so that korang actually boleh pakai time tengah hujan ke, tak ada masalah. Cumanya jangan masuk ataupun pergi dalam swimming pool tu je. Dan another thing juga yang korang kena tahu adalah dia tak ada gap antara dua hinge ni. So dekat sini korang actually boleh tutup rapat and tak ada risau kalau pasir nak masuk dalam ataupun debu masuk dalam, and long term dia akan calar. Dekat sini memang tak ada benda tu, and dia flush je. Not just that lah, aku actually suka dengan design apa yang Oppo letak dekat sini, sebab dia macam curvy, dia tak macam tajam and sharp edges. Lepas tu dia pakai Corning Gorilla Glass Victus juga, so tahan lasak kalau korang terjatuh ke, calar ke dan sebagainya. Tapi nasihat aku still jangan masukkan and always protect korang punya smartphone. Tak kira lah dia pakai Victus ke, orang kata Sapphire ke, pakai juga walau macam mana sekalipun. Alright, sekarang aku nak cakap pasal dia punya main attraction juga untuk flip phone, that is dia punya screen dekat depan ni. Nama dia actually cover display tau. So dekat sini dia punya size 3.26 inci. Kalau korang bandingkan dengan market lain, mungkin korang cakap macam Fazli, dia tak besar pun, so mungkin tak ada benda yang bagus. Kalau ikutkan, dia bukan kepada ke arah tu, tapi dia lebih kepada berapa banyak feature yang dia boleh letak dalam screen yang kecil ni. Walaupun aku cakap dia kecil, and kalau dibandingkan dengan market lain pun still sama juga, which is dia akan ada masalah untuk orang kata compresskan semua feature tu untuk displaykan dekat display yang kecil dekat sini. And aku boleh kata benda-benda yang penting, contohnya macam kalau kau nak buka WhatsApp, kalau kau nak buka YouTube, kalau kau nak buka kamera, dekat sini boleh tau. So dia bukanlah screen yang sangat limited macam previously, yang mana yang tu akan ada limitation punya features, limitation punya things yang korang boleh guna. Dekat sini tak. And dia punya nits of brightness is actually 500 nits. So kalau korang buka dekat luar ke, main dekat luar, tengok dekat matahari ke, sepatutnya dapat display dengan bagus je, and korang boleh nampak apa yang dipaparkan. Cumanya aku tak recommend kalau korang nak guna untuk macam balas komen, reply message ke, sebab dia punya keyboard tu macam squeeze sangat-sangat. But kalau korang pandai boleh adapt, then korang memang pro lah pakai sebuah screen macam ni. Alright, so macam mana dengan dia punya main screen dekat depan ni Fazli? Ada something yang special ke? Dia still lagi benda standard untuk sebuah smartphone sekarang, that is 120Hz, and then pakai Full HD+, and untuk orang yang nakkan screen yang lagi terang, this one is 1600 nits, good enough. Oppo juga ada bagi tahu sebenarnya yang dia punya display ni actually disebabkan flexion hinge tu buatkan dia punya display tak nampak kris sangat berbanding dengan orang lain. To be fair, apa yang Oppo cakap tu betul, kurang. Tapi nak kata ada tu still ada. Tapi apa yang aku boleh bagi kredit dekat sini adalah dia tak nampak buruk. Faham tak? Sebab kalau kau nampak skrin yang flex
dia kebanyakan macam renyuk kan. Tapi yang ni dia curve ataupun orang kata nampak lah dia punya crease tu, tapi dia bukan yang teruk. Korang faham tak maksud aku? So dekat sini korang still akan nampak, cumanya dia tak sakit mata. Itulah perbezaan yang paling ketara yang aku boleh ceritakan dekat korang in terms of dia punya tak ada crease sangat, in terms of dia punya display dekat sini. Dan cakap pasal tu, macam mana pula dengan aku berdebar je, aku balik tadi. Ya Allah. Macam mana Fazli dengan dia punya performance dekat Oppo Find N3 Flip? Dia pakai Dimensity 9200. Untuk orang mungkin cakap macam Fazli, dia pakai Dimensity kot. Kalau korang nak tahu, untuk orang yang pakai flip phone, tak kisah sangat tahu kalau orang nak main game. Sebab biasanya kalau pakai ni memang suka dia punya estetik, memang suka dia punya design, and tak macam push sangat sebuah smartphone tu bila dia pakai sebuah flip. Tapi tu bukan alasan untuk Oppo buat telefon dia under power tau. So dekat sini dia still pakai flagship punya processor 9200 tu daripada Dimensity ataupun MediaTek, and performance is good. Aku guna social apps, aku guna untuk navigation, aku guna untuk scroll a few things, and buat kerja juga. Aku akan cakap still good, still valid, still performer in terms of dia punya processor. 12GB RAM, and dia boleh tambah sampai 7 juga kalau tak silap aku. Yelah, benda-benda tu sentiasa ada dalam sebuah smartphone daripada Android. Apa yang kau boleh tahu juga adalah dia actually pakai 4nm proses. Selain daripada tu, dia pakai ColorOS 13 dengan base dia adalah Android 13 juga. So dekat sini a few features yang aku nampak macam berguna lah dengan apa yang Oppo bagi. Tapi apa yang aku perlu ketengahkan juga adalah dia still ada bloatware dengan banyak. Korang kena delete. Kita nak cakap pasal dia punya kamera pula dekat sini. Tak make sense lah kalau aku cakap pasal sebuah flip phone yang mana ramai pengguna dia adalah perempuan, nak cuba pakai telefon ni tak cakap pasal kamera. So dia punya main sensor adalah 50MP, couplekan dengan dua lagi higher megapixel juga, that is 48MP untuk dia punya ultra wide. Dan kalau korang nak pergi ke arah telephoto, yang tu menggunakan 32MP. Ni adalah range yang bagus tau kalau korang nak tahu. So untuk dia punya ultra wide tu 48MP is really high punya resolution untuk korang tangkap gambar even dekat low light pun. And then kalau korang nak zoom lagi, 32MP tu akan function dengan bagus je, and korang boleh nampak detail yang korang tangkap tu. Apa yang bagus dekat sini adalah dia 5 kali zoom tau. So korang boleh zoom and nampak segala benda. Tu yang kita nak tengok instead of pergi ke arah digital zoom je. Fun fact, aku actually cuba juga dia punya digital zoom, which is not bad. In terms of video, dia boleh juga rakam sampai 4K 30fps. Dia punya video pun nampak smooth dan juga tak ada jitter, detail pun detail. Cuma je dekat sini aku tak dapat nak test fully sangat kalau nak tangkap gambar jarak jauh tau. Sebab sekarang tengah jerebu, so aku harap korang faham sikit. But apa yang aku nak cakap juga dekat sini adalah dia punya kamera depan ni. Jarang aku cakap pasal kamera depan sebenarnya. Usually kalau ada kamera dekat depan ni, sebab dia pakai skrin yang lembut, kamera depan usually not nice lah. Sebab yelah megapixel rendah, dia ada orang kata flexible punya surfaces, and sometimes dia macam fail juga. Dekat sini actually dia punya kamera lawa lah, and bila kau tangkap gambar selfie tu buatkan muka aku nampak cantik, and aku tak insecure sangat bila tangkap gambar. Kalau nak cakap pasal laki ke perempuan ke, sama je, dua-dua akan kata macam, well, this is a nice camera untuk tangkap gambar selfie. But main advantage sebenarnya bila kau pakai mana-mana sebuah flip phone adalah dia punya flex. So bila kau nak tangkap gambar selfie ataupun tangkap gambar OOTD, and sekarang aku nampak ada orang tangkap video healing kan, terlanggar kereta azar lah, apalah. So ni adalah yang paling function. Kau tak perlu nak sangkut ataupun sandar dekat pokok, dekat dinding, dekat tiang. Dah pakai macam ni je. And Oppo namakan benda tu sebagai flex form capture, yang mana kau boleh tangkap gambar guna main sensor yang cantik dan juga tajam, sharp. Dan kau boleh preview dekat screen dekat sini. So sangat-sangat function, and aku guna almost every day untuk tangkap gambar menggunakan main sensor. So itulah advantage bila pakai sebuah flip phone daripada Oppo juga kalau ikutkan. Ada satu lagi benda yang aku kena ceritakan dekat korang. That is, ni ada 3 kamera tau. Berbanding dengan jenama lain, biasanya letak 2 je, tapi yang ni letak 3. Megapixel pun tinggi, 50, 48, 32. Lain macam 12 je kan, 32 je. Yang ni ada full range daripada ultra wide, wide, and then boleh pergi ke arah zoom. And dia punya size still compact, and tak adalah nampak macam tebal sangat. Lepas tu kita nak cakap pasal dia punya bateri lah. I'm quite impressed sebenarnya, sebab Oppo dia dapat letak
bateri dekat sini, cuba kau teka berapa? 4300 mAh. Untuk compare dengan yang ada dalam market sekarang, usually macam like bawah 4000 mAh. So dekat sini dah lebih dari 4000. Dia bukan barely 4000, dia lebih 4000 mAh in terms of dia punya battery capacity. 4300 mAh. Memang besar lah cerita dia, macam pakai sebuah brick phone untuk bawa ke mana-mana. And Oppo nampaknya bagus lah, dia guna ruang dalam Oppo Find N3 Flip ni dengan bagus and dengan efisien nak letak dia punya bateri tu. But ada benda yang Oppo bawa dalam Oppo Find N3 Flip ni yang membuatkan aku macam macam pernah nampak feature tu. That is a slider dekat sini. So dekat sini actually ada slider untuk korang silentkan kau punya smartphone, ringkan dan juga vibrate kan kalau korang nak. Kalau korang tengah solat ke, tak ada masa nak tengok dekat screen, just mute je dekat sini untuk buatkan telefon korang bertukar mode. Biasanya sekarang orang lebih kepada nak minimalizekan benda yang ada dekat luar. Korang kena ingat dia still lagi IPX4 tau. Dia lagi banyak butang, lagi complicated untuk Oppo buatkan dia lagi water resistant. So dekat sini ni adalah feature yang bagus. Daripada Oppo buang, Oppo letak. So ni apa yang aku suka dengan apa yang dia buat in terms of dalam kategori sebuah flip phone. Alright, aku rasa tu je lah aku punya video kali ni, cakap pasal Oppo Find N3 Flip. Tapi aku nak buat comparison sikit, since korang mesti tengah berminat nak cari telefon yang sesuai untuk korang beli. So dekat sini aku nak tanya juga dekat korang, korang nak aku compare dengan telefon jenama apa and model apa? Tinggalkan komen dekat bawah so that aku boleh buat dekat korang, so that semua orang tahu mana yang lagi better, mana yang patut beli and mana yang tak patut beli. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Bye.